إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق الهدي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم اللهم نور بالكتاب بصري وأتلق به لساني واشرح به صدري واستعمل به جسدي بحولك وقوتك فإنه لا حول ولا قوة إلا بك سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد. Alhamdulillah, kita rafa'kan kesyukuran dapat kita sambung lagi pada malam ni kitab Muniyatul Musalli. Kita masih lagi dalam sunat hay'ah dan duduk dekat tak habis lagi malam. Semalam tu tak habis lagi. Masih lagi angkat tangan. Bukan mengucap, betul, angkat tangan. Oh, yang nombor 9 Oh, sujud kepada qiyam. Oh, maknanya habislah yang ke-6. Habis yang ke berapa? Dan sunat mengangkat 2 tangan kat situ kan. Tu nombor berapa? 9 Tak ada nombor? 8 mengucap takbir intiqalat yang 5. Itu dah kan? Semalam kan? Itu 8 tu kan? Ni 9 lah. Betul kan? Oh, yang ada versi lain dan nombor lain. Itu yang kata tu. Oh, nombor 9 lah. Yang ke-9 lah. Semalam kita bahas ucap takbir tu, takbir intiqalat tu. Allahu Akbar. Bila yang nak kena Allahu Akbar, bila yang disunatkan Allahu Akbar, tu semalam. Kemudian dan sebelum tu, sebelum tu kita panjang bab lain dulu kan. Sebelum tu lagi bab nombor 7 tu sambung kat situ lama pula. Soalan lagi ada kat situ kan. Sebab tu kita habis satu je semalam. Dan kita ada bahas berkaitan dengan ada lima yang sunat Allahu Akbar, sunat takbir ketika nak buat 5 perkara kan. Yang 5, takbir rukuk, takbir turun sujud, takbir bangkit daripadanya sujud, takbir sujud kedua, takbir bangkit daripada sujud yang kedua untuk ke qiyam kan. Okay? Sebenarnya ada lagi takbir bangkit sujud yang kedua bukan kepada qiyam, kepada tahiyat awal. Allahu Akbar juga kan. Kan. Kemudian ada juga daripada tahiyat awal tu pula Allahu Akbar sekali lagi. Maknanya rakaat yang kedua nak naik ketiga tu, ketika sujud tu dia banyak sikitlah Allahu Akbar kan. Ketika rakaat kedua, pertama rukuk Allahu Akbar, kemudian sujud Allahu Akbar, dah 2, duduk Allahu Akbar, sujud balik Allahu Akbar, duduk tahiyat awal Allahu Akbar, nak bangun Allahu Akbar. Jadi 6 lah. 6 kat situ je, 6 dah. Satu rakaat tu. Rakaat kedua je. Dan kita bahas juga ada yang lain lagi, iaitu ketika turun sujud membaca ayat-ayat sajadah. Masa membaca ayat-ayat sajadah tu, turun sujud tu, wahum la yastakbirun. Takkan senyap je, kena ada Allahu Akbar. Itu yang ke seterusnya. Maksudnya bukan 5 je lah lebih. Kemudian lepas sujud tu nak bangun tu tak ada Allahu Akbar. Kalau jadi imam teruk makmum lama sujud, adalah Allahu Akbar kat situ. Itu lagi yang tak ada dalam kitab kita. Dobik tu lah. Kemudian sujud sahwi. Sujud sahwi pun ada Allahu Akbar juga. Sujud sahwi.
Maknanya 4 kali. Fil alamin innaka hamidum majid, Allahu akbar sekali, Allahu akbar duduk 2 kali, Allahu akbar 3, Allahu akbar duduk balik 4. Jadi 4 kali tu tambahan, kalau kira banyaklah dia kan. Dan kita juga bahas ada yang tak disunatkan untuk takbir Allahu akbar, tu tak sunat. Tak sunat pun. Kalau buat juga jadi lara gitu je lah. Sebab tak sunat kan. Iaitu ketika nak turun sujud. Nak turun sujud bagi orang yang masbuk. Imam dah sujud, dia Allahu akbar, kan imam sujud kena sujud ikut imam, tak ada Allahu akbar kat situ. Ataupun imam duduk di antara 2 sujud, dia Allahu akbar masbuk. Imam dah duduk di antara 2 sujud, dia turunlah. Mana boleh dia tiba-tiba nak baca Fatihah kat situ, batal lah. Kan dia nak jadi makmum. Jadi dia kena duduk di antara 2 sujud ikut imam. Tak ada Allahu akbar kat situ makmum tadi. Macam tu juga masa tahiyat. Tahiyat akhir kan, tahiyat awal ke tak ada. Allahu akbar, imam tahiyat. Mesti nak duduk terus. Masa nak duduk tu tak ada Allahu akbar juga. Itu yang semalam. Yang hari ni qala al-muallif rahimahullahu taala, kata pengarang yang ke-9, dan sunat mengangkatkan kedua tangannya seperti takbiratul ihram, yang macam dah dibahas sebelum ni. Dah bahas sebelum ni takbiratul ihram, cara angkat dan sebagainya. Macam itulah juga dia kata cara angkat tangan tadi. Dan mana kita dah sebut sebelum ni, ada 2 pendapat yang besar dalam mazhab yang ada. Yang pertama, disunatkan angkat tangan yang seperti yang disebut ketika takbiratul ihram, ketika hendak rukuk dan sebagainya, kita akan sebut sekejap lagi. Dan ada pendapat yang kedua, hanya disunatkan angkat tangan tu hanya takbiratul ihram saja. Ketika rukuk, bangun daripada rukuk, maksudnya nak i'tidal, ketika nak sujud pula. Ketika nak bangun mana-mana yang lain tak ada. Dia hanya ada angkat ketika takbiratul ihram saja. Itu pun sunat je pun. Ada 2 pendapat kat situ. Okey. Ini pendapat yang paling masyhur dia panggil. Iaitu bukan sekadar takbiratul ihram. Bukan takbiratul ihram pun ada angkat tangan juga. Okey. Yang pertama, tatkala. Perkataan tatkala tu penting. Tatkala. Apa tatkala? Ke orang tak tahu muka surat berapa? Tak sebut muka surat pun. Muka surat 9 yang Jawi, 3 daripada bawah, 4 daripada bawah. 4 daripada bawah. Yang Rumi 25. Muka surat 25. Yang Jawi 9, 4 daripada bawah. Takut orang cari-cari tak jumpa. Okey. Dan sunat angkat 2 tangan macam takbiratul ihram juga. Pertama takbiratul ihram satu dah angkat, tu sunat. Sunat tu pula sunat sebahagian besar para ulama mazhab pun, sebahagian besar mazhab mula-mula tu mengangkat tangan ketika takbiratul ihram. Yang ini sebahagian besar kata ya angkat juga, ada sebahagian kata tak ada angkat, hanya takbiratul ihram je angkat. Iaitu pendapat yang ni yang masyhur ni, tatkala hendak rukuk. Tatkala. Apa tatkala? Sebab kalau setakat baca buat mesti tak betul. Nasib baik sunat, tak batal, cuma kelakar bagi orang yang reti. Bagi orang mengaji dia panggil lara. Faqad larauta, maka telah laralah engkau angkat tangan tu. Dan berbahaya, boleh menyebabkan batal sembahyang. Kemungkinan, boleh berkemungkinan untuk batal. Sebab bila dia buat gerakan yang tidak disuruh, maknanya gerakan tu ajnabi, dia panggil gerakan asing. Bila gerakan tu gerakan asing, maknanya macam gerak kira dua je lah. Dia tengah sembahyang, tiba-tiba dia pun buat macam ni. Tu gerakan apa tu? Gerakan sembahyang ke? Tak, gerakan asing. Sembahyang tak ada suruh pun buat macam ni. Dia nak garu sebenarnya, tak ada suruh pun, maka dia kira satu. Sebab gerakan yang tak disuruh. Tapi ketika sujud nak bangun, itu disuruh bangun. Kira ke berapa gerakan? Kalau kira semua kita batal lah. Sebab sujud tu banyak gerak. Gerak kaki, gerak tangan, gerak habis semua gerak. Kenapa tak kira 3 tu? Tak lebih pada 3 tu? Lebih pada 3 tu. Kenapa tak batal? Sebab tu gerakan yang disuruh. Dia suruh bangun. Kalau bangun mestilah kena gerak. 3, 4, 10 pun tak apa gerakan, sebab nak bangun kan. Lagi orang sakit, lagi banyak gerak. Pegang kat tu, pegang kat ni, semua gerakan sembahyang. Jadi tak kira 3 tu. Yang kata tak boleh lebih 3. Jika gerakan tu tidak disuruh, barulah dikira lebih pada 3 batal. Contohnya dia nyamuk gigit dekat betih. Macam mana nak garu? Tengah berdiri. Macam ni. Oi, banyak lagi tu. Berapa gerakan tu? Macam mana? Ambil kaki kanan, kerak tu.
Batal juga. Batal lah sebab dia punya lutut tu gerakan besar, lutut lagi dia punya apa dia panggil kat buku lali tu gerakan besar tu. Dia gerak kerak-kerak macam tu. Macam mana? Silap boleh terbuka aurat. Kalau sedap. Macam mana nak buat? Payah kau. Memang payah lah. Tengah fikir-fikir kat macam mana nak buat? Kalau jadi, dia sabar. Ya boleh sabar. Nyamuk dah main nye pun. Dia tak dia cuma pun dah sekabut dah. Ini kan bulat nyamuk gigit. Rasa nyut-nyut di sat darah. Macam mana nak buat kalau gerak? Macam mana? Ada tok guru ajar lipat pegang. Lipat macam tu pegang. Maknanya berdiri sebelah kaki. Jangan bergerak, lepas pegang. Lipat pegang. Lepas tu bau garu. Macam mana nak buat tak tahu. Try cuba lipat lepas tu pegang kaki sebelah, berdiri sebelah kaki. Macam mana nak buat? Tak ada cara lah. Macam mana buat? Mana ada cara? Macam tu lah. Cuma janganlah angkat kaki kanan garu kat betis tu, jangan. Itu gerakan ajnabi. Jadi bila dia kata dia nak angkat tangan tapi tempat yang bukan disuruh, bukan tempat yang disuruh, gerakan ajnabi lah. Gerakan ajnabi lah. Bila gerakan ajnabi tertakluk kepada 3, lebih pada 3 batal. Nasib baik 2, tangan ada 2. Kalau tangan ada 3 memang batal. Kita tengok tatkala hendak rukuk, dan kita perasan kat sini buat yang disunatkan angkat tangan hanya pada berdiri je. Masa duduk tak ada. Perasan tak? Yang ada Syiah ada. Dia angkat tangan ketika duduk. Duduk tak angkat tangan. Lepas tu sebelum salam ada. Kalau kata saya perhati Syiah, dia semayang, dia duduk tu dia macam tu. Duduk tu dia dah angkat. Lepas tu sebelum salam tu tak ingatlah macam dia semayang dia lah bangun duduk juga. Ketika sebelum salam dia 3 kali. Macam ni. Bagi salam macam tu kot. Syiah. Tapi pada kita semayang, kita angkat tangan hanya ada ketika berdiri je, duduk tak ada. Dan yang disuruh adalah ketika tatkala hendak rukuk. Kalau kita tengok ni, tatkala hendak rukuk, tatkala bangkit daripada rukuk, ketika i'tidal, ketika sujud yang kedua, rakaat yang kedua. Bukan. Daripada tahiyat awal nak naik tu seterusnya. Kita baca laju dulu. Jadi ada 1 nak rukuk, bangkit pada rukuk. 2 kemudian nak bangun daripada tahiyat awal. 3 termasuk takbiratul ihram. 4 lah termasuk tu. Itu yang disuruh. Tempat yang disuruh untuk takbiratul ihram. Jadi jika kita buat selain daripada waktu ni yang disuruh, maka dia panggil gerakan asing, maka tertakluk kepada 3 gerakan. Lebih pada 3 batal. Dan perbuatan tu lara, tak dapat pahala, malah hukumnya makruh. Sebab angkat tangan di tempat yang tak disuruh. Okey. Walaupun niat dia niat baik. Niat kerana nak angkat tangan. Okey, jadi kena angkat tangan tu di tempat yang disuruh. Barulah ada pahala. Dan barulah tidak berisiko untuk batal. Jika diangkat tempat yang disuruh. Itu pun ulama bahas. Syekh Ramli dengan Ibnu Hajar bahas lagi 2 orang tu. Ada yang kata angkat tangan dikira 2 gerakan juga. Walaupun disunatkan. Tempat yang disunat. Contohnya daripada sujud, daripada duduk tahiyat awal nak naik kan, angkat tangan kan. Allahu Akbar, itu dikira 2 gerakan. Gerak kepala batas sembahyang. Walaupun itu adalah disuruh, tapi dikira juga 2 gerakan. Bahas Ibnu Hajar dengan Syekh Ramli. Seorang yang kata tidak, sebab dia disunatkan takkan dikira, dah sunat. Lepas tu nak kira pula gerakan. Apa benda ni macam tu kan. Tapi tetap juga 2 orang tu. Bahas 2 orang tu, iaitu seorang kata angkat tangan tu tak kira 2 gerakan sebab dia disuruh tapi suruhan sunat. Yang kedua kata tidak, dia dikira 2 gerakan. Jangan tambah 1 lagi. Tambah 1 lagi batal walaupun dia disunat. Yang kata boleh tak dikira gerakan hanya rukun saja. Ini bukan sunat. Tempat yang tak disuruh pun dia angkat tangan. Lagilah. Tempat yang disuruh pun katanya sebahagian mengatakan kira 2 gerakan. Tempat yang memang tak suruh lagilah. Mari kita tengok satu-satu. Dan ada tempat yang disuruh untuk takbir je tanpa angkat tangan. Ada. Sebab kita tengok semalam yang disunatkan takbir. Hari ni yang disunatkan angkat tangan. Lain tu. Ada yang disunatkan takbir dan angkat tangan sekaligus.
Ada disunatkan takbir saja tak angkat tangan. Jap. Tak angkat tangan. Ada yang disunatkan takbir saja tanpa angkat tangan. Ada yang disunatkan takbir dan angkat tangan. Takbir itu Allahu Akbar lah, dan angkat tangan. Ada, iaitu yang kita bincang semalam dan yang hari ini. Tapi ada juga keadaan yang disuruh untuk takbir tapi tak angkat tangan, tak suruh angkat tangan. Sebab dua tu perkara berbeza. Iaitu daripada i'tidal kepada sujud pada setiap rakaat. I'tidal kepada sujud tak sunat angkat tangan. Jika angkat, dua gerakan. I'tidal kepada sujud tak ada angkat tangan. I'tidal tu berdirilah, sami'allahu liman hamidah, tu nama i'tidal. Sujud tu sujud. Jadi i'tidal kepada sujud tak ada angkat tangan. Maksudnya ketika i'tidal tu tak ada angkat tangan, sujud pun tak ada. Perjalanan tu pun, on the way tu pun tak ada juga. Tak ada angkat tangan. Habis kan angkat tangan, itu lain. Itu lain. Itu daripada rukuk kepada i'tidal. Kita tengok satu-satu nanti. Dan daripada sujud rakaat pertama naik kepada qiyam. Sujud rakaat pertama, sujud yang kedua rakaat pertama tu nak ke qiyam, tak ada angkat tangan. Kan? Itu pun kita tahulah kan. Rakaat pertama, sujud kedua, lepas tu nak bangun rakaat kedua, tak ada angkat tangan. Yang tadi yang pertama, daripada i'tidal kepada sujud tak ada angkat tangan. I'tidal, sujud mana-mana rakaat tak ada angkat tangan. Yang kedua, daripada sujud yang kedua rakaat yang pertama tadi nak berdiri ke rakaat yang kedua, tak ada angkat tangan juga. Okay? Kemudian daripada sujud yang kedua rakaat yang ketiga, bukan rakaat yang kedua, rakaat yang ketiga, untuk bangun rakaat keempat tak ada angkat tangan juga. Jadi yang ada rakaat yang kedua, maksud tahiyat awal lah, nak naik ke rakaat ketiga, itu saja yang ada. Dan macam tu juga tak ada angkat tangan ketika nak turun sujud tilawah, tak ada angkat tangan. Sujud tilawah lah, baca ayat sajadah tu. Baca ayat sajadah tu, jadi sampai ayat tanda kubah masjid tu, maka sunat untuk sujud tilawah, nama dia pun Allahu Akbar. Ketika itu mulut sunat Allahu Akbar, tapi tangan tak ada angkat. Tangan tak angkat. Takbir ada, tangan tak angkat. Samalah ketika nak bangkit daripadanya, nak pergi sambung balik tatajafa junubuhum anil madha tu, tak ada angkat tangan juga. Takbir ada. Jadi apa saya sebut tadi? Daripada i'tidal kepada sujud, takbir ada, tapi angkat tangan tak ada. Satu. Daripada sujud rakaat yang pertama, sujud kedua rakaat pertama, nak naik rakaat yang kedua ni, Allahu Akbar ada kat mulut, tapi angkat tangan tak ada. Daripada sujud yang kedua rakaat yang ketiga, nak naik ke rakaat keempat, Allahu Akbar ada, tapi angkat tangan tak ada juga. Kemudian daripada sujud tilawah, baca ayat-ayat sajadah, nak sujud tu mulut ada Allahu Akbar, ada sunat, tapi angkat tangan tak ada. Daripada sujud tu dah habis baca sajadah wajhiya lillazi sampai habis, nak bangun ni mulut ada Allahu Akbar, angkat tangan tak ada. Tu tempat yang ada cuma takbir aja, angkat tangan tak ada. Okay? Dan ada tempat yang tak disuruh kedua-duanya. Takbir pun tak suruh, angkat tangan pun tak suruh. Ada juga. Iaitu tempat makmum masbuk yang melanggar tertib. Makmum masbuk yang takbiratul ihram masuk semayang dan dia langgar tertib semayang dia. Dia langgar peraturan semayang dia. Dia langgar tertib semayang dia. Sebab apa dia boleh langgar? Boleh ke langgar tertib masbuk? Boleh sebab nak ikut imam. Dia kena langgar tertib dia bila sebab dia nak ikut imam. Okey, macam mana? Contohnya, imam tengah sujud, dia Allahu Akbar. Sepatut tertib dia Fatihah, lepas tu rukuk, lepas tu i'tidal, baru sujud. Itu tertib dia. Dia langgar tak tertib dia? Dia langgar. Kenapa langgar? Sebab imam. Sebab mengikut imam. Ketika dia langgar tu, kaedahnya tak ada Allahu Akbar, tak ada angkat tangan. Yang kata ada Allahu Akbar, ada angkat tangan ni ketika tertib dia, tertib semayang tu, tertib, ikut tertib lah, berdiri, rukuk, ada lah tu. Tapi kalau langgar tak ada. Kenapa pula boleh langgar? Semayang seorang mana boleh? Semayang seorang langgar tertib batal lah. Semayang jadi makmum lah. Makmum pun tak boleh langgar tertib. Makmum masbuk baru boleh. Makmum masbuk. Makmum yang masuk, imam tengah tahiyat akhir, dia pun Allahu Akbar. Dia sepatutnya Fatihah, rukuk, i'tidal, sujud sampai 3-4 rakaat baru tahiyat akhir. Tu tertib dia. Tapi dia langgar tak tertib dia? Dia langgar lah sebab dia makmum masbuk. Jadi bila Allahu Akbar, dia terpaksa langgar tertib semayang dia untuk duduk tahiyat akhir. Dengan dia duduk tahiyat akhir tu langgar tertib kan? Tak ada angkat tangan, tak ada Allahu Akbar. Jadi senang je. Langgar tertib je tak ada bagi makmum masbuk. Langgar tertib je tak ada Allahu Akbar, tak ada angkat tangan.
Walau Dia masuk iman sujud. Dia masuk buat predikat awal untuk niat. So dia baru dia masuk sembahyang, dia kan dia perlu angkat tangan. Maksudnya takbir tu ihram lah dia panggil. Takbir yang rukun tu, yang masuk sembahyang tu, takbir masuk sembahyang. Takbir atau ihram ada? Angkat tangan. Ada. Tetap ada juga. Sunat angkat tangan ketika takbiratul ihram. Maksudnya nak masuk tu, imam sujud ni. Allah ada tu. Akbar. Lepas tu nak turun tu, langgar tertib. Langgar. Tak ada angkat tangan, tak ada Allahu akbar. Jika Allah angkat mulut, faqad laghauta. Jadi laghau. Laghau gitulah, tak ada apalah. Laghau maksudnya tak dapat apa-apa lah. Okey? Dan tak disuruh. Jika angkat tangan juga Allahu akbar, Allah. Sujud kan? Angkat tangan juga dua gerakan besar. Gerak yang satu-satu lagi mana-mana je batal, tapi tak gerak kot. Dah angkat tangan dua je, nak gerak apa lagi kan? Cuma nak bagi tahu tambah satu lagi batal. Dikira tertakluk kepada 3 gerakan asing tu lah. Okey. Dan yang tak disuruh kedua-duanya juga bangun untuk tambah rakaat. Tak ada juga. Tak ada Allahu akbar, tak ada angkat tangan. Tapi banyak dobek dia. Satu. Pertama, dia langsung tak dapat rakaat. Dia langsung tak dapat rakaat, maknanya sama ada dia dapat ketika sujud, imam sujud rakaat yang terakhir, imam duduk untuk sujud ke, imam tahiyat akhir ke, janji dia tak dapat apa-apa rakaat. Dia tak dapat apa-apa. Okay? Ketika dia tak dapat apa-apa, takbir memang kena takbiratul ihram nak sembahyang. Allahu akbar, dia pun sujud ke, duduk ke, tahiyat ke, janji dia tak dapat rakaat. Tak kisahlah macam mana keadaan pun. Tu. Kemudian bila imam salam, dia nak kena penuh lah. Kalau yang tu 2 rakaat, 2 lah, 3 lah, 4 lah. Sebab dia langsung tak dapat rakaat. Ketika dia bagi imam salam, dia nak tambah tu, tak ada Allahu akbar, tak ada angkat tangan. Tak ada. Ataupun dia dapat rakaat yang dia dapat 1 rakaat je. Tadi langsung tak dapat 1 rakaat. Dapat 1 rakaat aja. Jadi bila dapat 1 rakaat, kita ambil kalau sembahyang 4 rakaat, tambah 3 lagi lah. Tapi kiah lah 2 rakaat ke 3 rakaat ke, tak kisah. Saya ambil 4 rakaat lah, senang. Dia dapat 1 rakaat yang terakhir, maka nak tambah 3. Kan? Ketika salam, imam salam nak tambah 3. Naik tu pun tak ada juga. Tak ada angkat tangan, tak ada Allahu akbar. Okey, dia dapat 2. Yang ini ada. Dia dapat 2 rakaat. Maknanya dia nak tambah lagi 2. Ketika imam salam, ada Allahu akbar, masa dia nak tambah lagi 2 tu, ada Allahu akbar dan ada angkat tangan. Sebab kebetulan imam tahiyat akhir, dia kebetulan tahiyat awal. Okey. Yang ketiga, dia dapat 3 rakaat, 1 rakaat aja yang dia nak tambah nanti. Dia dapat 3 rakaat, nak tambah 1 rakaat aja. Kemudian ketika imam salam, dia bangun untuk tambah 1 rakaat, tak ada Allahu akbar, tak ada angkat tangan. Nah, biar cukup lah tu ya, mana ada lagi sampai 4 rakaat lah. Okey. Sebab yang kenapa yang rakaat kedua nak yang tahiyat awal, tahiyat akhir tadi tu, yang dapat 2 rakaat tu, kenapa ada Allah akbar, ada angkat tangan? Sebab kebetulan dia memang tahiyat awal, dan kebetulan memang lepas tahiyat awal tu angkat tangan dan ada Allahu akbar. Okey. Dan tapi pula tak ada tempat yang disuruh untuk angkat tangan tapi tak ada takbir. Tak ada. Tak ada. Dia suruh angkat tangan je, takbir mula tak ada. Tak ada. Saya ulang ya. Suruh angkat tangan dan takbir ada. Kita dah bahas. Suruh takbir saja, tak angkat tangan ada. Dah bahas. Tak suruh angkat tangan dan tak suruh takbir, dah bahas. Yang ketiga, yang ni angkat tangan je, takbir tak ada. Angkat tangan je disuruh, takbir tak ada. Itu tak ada. Tak ada. Maksudnya jika buat juga dapat pahala angkat tangan. Tapi tak ada suruhan macam tu lah. Maksudnya kena angkat tangan je. Allahu akbar tak ada. Yang tu tak ada. Tapi yang tu pilih ramai yang buat. Angkat tangan saja. Tapi pahala dapat. Sebab Allahu akbar dan angkat tangan 2 benda berbeza. Dengan dia tidak Allahu akbar, tapi dia angkat tangan, dapat pahala angkat tangan. Dapat. Dia Allahu akbar saja, tak angkat tangan, dapat pahala Allahu akbar. Sebab dia 2 benda berbeza. Cuma tak ada suruhan. Yang disuruh hanya angkat tangan, takbir tak boleh. Tak ada. Yang ada takbir aja, angkat tangan tak payah. Itu ada. Itu ada. Okey. Gerakan 3 dengan imam. Apa? Jarak 3. Oh, ketinggalan 3 rukun. Dia masuk rakaat yang kedua. Okey, betul? Oh, okey.
Faham lah. Faham dia punya nak pergi ke mana. Faham. Jadi macam ni. Macam mana sekarang ni elok saya terangkan bagi ni bagus juga, sebab salah faham. Orang dulu buat dah cantik, tapi kita salah faham maksud orang dulu. Orang dulu punya mengajar anak-anak, malah mungkin ustaz-ustaz dulu pun mengajar, sebab orang tak reti lagi waktu tu, maka dia ajar cara macam tu. Iaitu dia ajar, dia kata jika ketinggalan satu rakaat, nanti kena tambah satu, kan? Maknanya ketika imam rakaat pertama dia tak datang lagi, imam rakaat kedua dia rakaat pertama, dia baru masuk, dia rakaat pertama. Imam rakaat ketiga dia rakaat kedua, imam rakaat keempat dia rakaat ketiga, imam salam tambah satu rakaat. Itu nak bagi faham budak-budak tadika je weh. Itu bukan betul, tak betul tu. Tu nak bagi faham je. Salah faham tu. Dengan salah faham tu tak boleh nak jawab soalan dia. Soalan dia tadi apa? Kalau ketika imam tahiyat awal, sebab imam dah 2 rakaat, imam bangun angkat tangan lah sebab tahiyat awal. Makmum baru 1 rakaat, dia terpaksa tahiyat awal sebab imam tahiyat awal. Maka dia kena angkat tangan ke tidak? Kalau faham macam takrif tadi, memang masalah nak jawab. Sebab imam rakaat kedua dia rakaat pertama, imam rakaat ketiga dia rakaat kedua, kan? Imam rakaat keempat dia rakaat ketiga, imam salam dia kena tambah satu. Itu nak bagi budak tadika faham je. Kita faham sampai ada cucu tadika faham macam tu kak. Macam ni sebenarnya salah faham tu, tapi betul buat. Fahaman je salah, cara kira salah. Formula apa? Bukan formula. Apa yang jalan tu salah. Jawapan betul dia punya tu. Apa formula yang panggil? Yang ni campur tolak bagi, jawapan je betul. Jalan tu salah. Kalau periksa pangkah ke right? Jawapan betul, jalan salah. Confirm niru. Faham tak cerita apa ni? Sebab jawapan betul ni. Kenapa jalan ni? Wahara cikgu matematik tengok. Apa ni? Orang sebab jawapan betul, confirm dia tiru kawan sebelah dia. Maknanya pangkah besar. Kita tu lah. Tiru tu yang kita boleh nak jawab tu. Dia sebenarnya macam ni. Imam rakaat yang kedua, makmum baru masuk, makmum pun rakaat yang kedua. Tu baru betul. Makmum pun rakaat yang kedua. Imam rakaat ketiga, makmum rakaat tiga. Imam rakaat empat, makmum rakaat keempat. Kemudian imam salam, makmum stop kejap. Adakah makmum sempurna tiga rakaat? Adakah makmum sempurna 4 rakaat? Baru cari ketika imam bagi salam. Oh, makmum tak sempurna, makmum 3 rakaat, iaitu 2, 3, 4. Maka makmum kena tambah 1 rakaat yang satu tu. Bukannya 2, 1, 3, 2. Bukan. Jadi jika dia dapat 2 rakaat, imam dah 2 rakaat, dia dapat rakaat ketiga. Saya tukar cerita lain. Dia rakaat ketiga, dia masuk rakaat ketiga, maka imam rakaat ketiga dia rakaat pertama. Bukan. Imam rakaat ketiga dia rakaat ketiga. Imam rakaat keempat dia rakaat keempat. Imam salam dia tak boleh bagi salam. Sebab berapa rakaat kau dapat tadi? Penuh, rakaat penuh. Oh, dapat kan kadang-kadang masuk kat sujud tak penuh. Tak penuh tu tak nak kira. Rakaat penuh dapat berapa? Daripada berdiri sampai sujud yang kedua dapat berapa kali? Berapa rakaat? Dapat rakaat ketiga dan rakaat keempat. Maka kau kena tambah lagi 2. Jadi ketika salam tu, baru ketika salam, imam salam dan dia bangun, baru nama rakaat ketiga. Kalau contoh tadi, baru nama, kalau dia dapat 4 rakaat, dia dapat rakaat yang pertama, dia dapat rakaat yang kedua, dia ketinggalan 1 rakaat dengan imam, ketika salam tu barulah dikira dia tambah rakaat yang keempat. Barulah dia dikira tambah rakaat keempat ketika imam salam. Ketika semayang dia tak panggil rakaat ketiga, 2 macam ni, tak. Dia panggil rakaat kedua sama macam imam. Sebab tu apa imam buat kena buat. Sebab memang rakaat kedua, memang rakaat ketiga, memang rakaat keempat. Lepas tu imam salam. Imam salam, okey, berapa tadi? 3. Sekarang kau tambah rakaat keempat. Maknanya dia macam ni, 2, 3, 4, 4. Contohlah. 2, 3, 4, 4. 2, 3, 4, 4. Berapa rakaat? 4 rakaat. Bukan kira 2, 1. Jadi ketika imam rakaat yang kedua tahiyat, sedangkan dia baru 1 rakaat, dia rakaat kedua. Jadi angkat tanganlah. Sama. Nampak? Dah faham tu, qiyah habis kat semua. Habis apa nak qiyah kat semua. Ketika imam tahiyat akhir, dia tahiyat apa? Tahiyat qiyah. Sebab dia masih lagi ikut imam. Jadi imam rakaat keempat, dia rakaat keempat dan dia terkena tahiyat akhir. Bila dia tahiyat akhir, dia kena baca apa? Baca doa kama sallaita ala Ibrahim, selawat Ibrahim, bukan. Selawat atas keluarga Nabi, selawat Ibrahimiyah, baca doa, baca apa semua. Padahal dia rakaat ke berapa baca. Imam salam je. Okey, dia rakaat berapa tadi? Dia dapat 3-4. Contoh, 3-4. 3-4, 3-4.
Baru bila imam salam baru 3-4. Jadi 4 rakaat dengan 3-4. Bukan 1-2 imam salam 3-4. Tak. Bukan. Jadi faham macam tu payahlah kita nak tentukan. Nak kena baca apa, payah. Sebab tu imam kalau subuh dia dapat rakaat yang kedua, kenapa dia rakaat yang pertama? Sebab dia dapat rakaat yang kedua. Jika kira dia dapat rakaat pertama, mana ada kunut? Kenapa dia kunut juga? Dia rakaat kedua. Dia rakaat kedua juga. Sebab tu dia kunut. Bila imam salam, dia maknanya rakaat dia rakaat kedua tu maknanya dua. Rakaat kedua. Maknanya 2 rakaat lah. Maksud rakaat kedua tu 1 rakaat. Lepas tu lepas imam salam, dia rakaat yang kedua. Jadi maknanya sembahyang dia tak macam pelik lah sikit. Orang 1, 2, 3, 4, dia 2, 3, 4, 4. Tapi 4 rakaat juga. 3, 4, 4, 4. Bukan. 3, 4, 3, 4. Ataupun macam mana? 4, 2, 3, 4. Boleh tak? Faham? Dia macam tu. Dia bukan macam itu. Yang itu untuk budak-budak faham aja. Jadi kalau kita faham kaedah macam ni, tak ada soalan. Nak baca apa, tak ada. Memang kau rakaat tu. Kan baru masuk apa? Masuk imam rakaat yang kedua. Rakaat kedua dah juga. Dah nama rakaat yang kedua kan? Bukannya imam berbeza. Imam rakaat kedua, makmum rakaat pertama. Mana boleh macam tu? Itu ketinggalan berapa rukun tu? Lebih 3 rukun panjang. Tak, dia tak kira macam tu. Itu untuk faham budak-budak je. Jadi malah lagi kata Ibnu Hajar, jika imam rakaat yang kedua tahiyat, makmum rakaat pertama ke makmum bukan rakaat kita ambil istilah yang biasa gunalah kan. Rakaat pertama makmum langsung tak dapat rakaat sebab masuk ketika sujud ke, malah makmum masuk ke tahiyat awal, imam tahiyat awal masuk. Okey, sama ada makmum baru 1 rakaat, imam dah tahiyat awal, ataupun makmum langsung tak dapat rakaat, mungkin dia masuk ke sujud ke, masuk ketika duduk tahiyat ke, baru dia masuk. Jadi makmum ni memang bukan waktu dia lah kalau nak kira kan. Okey. Tiba-tiba imam pun bangun daripada tahiyat awal tu, imam pun bangun untuk rakaat ketiga tu. Kita ambil contoh, dia baru 1 rakaat tu ni, baru dapat 1 ni. Kan? Dia bangun. Ketika dia bangun, imam tak angkat tangan. Padahal sunat imam angkat tangan sebab daripada tahiyat awal ke rakaat yang ketiga. Sunat makmum tadi angkat tangan. Sunat. Padahal dia bukan rakaat dia kalau nak kira kan. Tidak, tu rakaat dia juga. Malah kalau dia Allahu Akbar terus at-tahiyatul mubah, maknanya langsung tak dapat 2 rakaat, tak dapat. Tiba-tiba imam bangun Allahu Akbar, tak angkat tangan. Makmum tadi yang baru masuk tadi Allahu Akbar, sunat angkat tangan. Nak bagi tahu rakaat sama. Cuma yang dia masuk dekat sujud, yang dia masuk dekat tahiyat awal tadi, bila habis nanti tanya dia dapat rakaat berapa? 3 rakaat dapat. 3 rakaat yang first tu dapat tak? Rakaat yang tu dapat tapi separuh, tak kira. Tu yang kira 2 je tu. Dia kira dapat 3 lah. Mungkin dia dapat masa sujud. Imam sujud, dia pun Allahu Akbar terus sujud. Lepas tu tahiyat awal. Lepas tu rakaat ketiga. Lepas tu rakaat keempat. Habis salam, imam salam, dia dapat berapa rakaat? 3. Cuma yang 3 tu, maksudnya yang pertama tu komplit tak? Tak komplit kan dapat sujud. Dia kena komplit daripada berdiri sampai ke sujud yang kedua. Tak komplit, tolak yang ni. Maknanya itu tak kira. Jadi yang dapat 2. Jadi rakaat dia adalah 3-4. Tu kiraan dia. Bukan 1, 2, 3, 4. Kalau macam tu mudah lah. Senang aja kalau macam tu. Okey. Makmum yang masuk, lepas tu imam pergi salam tu, ayat akhir tu, imam pergi salam, dia tahiyat tak habis lagi. Dia kena sempurna tahiyat, tu dia kena bangun. Itu bahaya tu. Bahaya tu, boleh batal tu. Soalan dia masbuk. Sebenarnya masbuk tunggu lah pagi masbuk tau. Pagi masbuk lah. Tak apa lah. Soal macam mana? Masbuk pagi hari Satu ni. Balah. Okey. Dia nak kena tambah rakaat dan duduk baca tahiyat. Imam dah bagi salam sebab imam dah habis baca. Dia boleh habiskan ke tidak? Secara umum dia kena bangun terus. Dia bangun terus. Dituntut untuk bangun terus. Tak habis pun tak apa. Tapi kadang-kadang ada orang degil, nak baca habis juga. Dengan dia nak baca habis tu, kadang-kadang boleh batal, kadang-kadang tak dengan cakap gitu je lah. Taklah batal. Bila boleh batal? Saya bagi satu contoh. Banyak lagi ni, banyak panjang meleret. Dekat setengah jam nak cerita pasal ni. Contoh yang batal, dia dapat tahiyat akhir je. Allahu Akbar, terus duduk. At-tahiyatul mubarakatus salawatut tayyibatullah. Assalamualaikum warahmatullahi. Imam. Maknanya langsung tak dapat rakaat kan? Dia Assalamualaikum kan?
Imam yang pertama, salam yang pertama, dia assalamualaikum ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Imam pun assalamualaikum warahmatullahi. Yang kedua pula assalamualaikum wa ala ibadillahi salihin. Degil lagi tu. Asyhadu, batalnya. Sembahyang makmum tu dia batal. Sebab dia kena bangun segera. Segera dia bangun tu kadar imam assalamualaikum warahmatullahi. Okey, bangun. Batal. Apa tu? Saya diam nak bagi tu tak bangun. Nak cakap payah. Tu saya senyap tu. Okey. Imam assalamualaikum warahmatullahi, dia dah baca ni. Assalamualaikum ke apa? Ikutlah dia baca apa? Imam pun assalamualaikum warahmatullahi. Batal. Tak bangun tu, tak bangun. Dia kena gerak dah, walaupun lambat, walaupun sakit tak lutut, tapi gerak kena gerak dah. Tangan ke sikit, janji tak apa, janji gerak. Dia tak boleh sambung baca batal. Tapi kalau kebetulan dia tidak baca tahiyat tu rakaat kedua, tahiyat awal dia kebetulan, tu tak apa. Contoh dia dapat 2 rakaat. Bukan. Dia dapat 2 lepas imam rakaat ketiga dia masuk, maka dia dapat 2 rakaat. Dia dapat 2 rakaat lah. Imam pun bagi salam. Dia baca tahiyat. Dia itu tak apa sebab kebetulan dia tahiyat awal. Bila kebetulan dia tahiyat awal, dia nak baca lah. Tapi yang tadi tu, yang langsung tak dapat rakaat tu, kau apa hal duduk situ? Saya tanya dia, kenapa duduk situ tu? Kan tadi langsung tak dapat Allahu Akbar, Allahu Akbar, At-Tahiyah. Terus duduk kan? Bila imam salam, apa hal duduk? Halo, apa hal duduk? Imam duduk, aku duduk. Mana kau jadi imam? Imam dah bagi salam. Saya duduk. Betul? Sebab imam dia dah tak ada. Imam telah meninggalkan dia dengan salam. Kau duduk buat apa lagi? Sebab mana ada orang semayang, lepas Allahu Akbar, terus duduk. Mana dia? Tapi dia duduk kan? Sebab ikut imam. Sekarang mana imam? Itu imam astagfirullahalazim dah, imam apa dah? Astagfirullah dah tak jadi imam dah. Mana imam tu? Tak ada. Betul. Sebab tu lah. Sebab tak ada orang semayang, berdiri terus duduk. Sebab tu dia kena segera. Malah kalau nak panjangkan lagi, malah ketika katakanlah dia dapat ketika rukuk, ketika i'tidal, imam dia Allahu Akbar, ingat dapat rukuk, baru nak rukuk imam sami'allahu liman hamidah, tak dapat lah kan? Tak dapat lah. Imam pun Allahu Akbar, sujud, dia sujud lah. Imam duduk di antara sujud, bunyi kentut, put, imam kentut. Okey, imam ni pergi belah, lari, tak ada ganti. Sebab tak ganti, orang nak ngesok macam mana nak ganti ni, nak pergi depan, takkan nak buat macam ni. Akhir sekali pakat semayang masing-masing. Yang tadi tu, yang baru masuk tadi tu, yang dapat ketika yang i'tidal tu, dia kena bangun segera. Dia tak boleh sujud yang kedua. Dia sujud batal. Dia kena bangun terus. Yang tadi tu. Yang lain tu teruslah. Yang daripada awal, dia kena sujud yang kedua. Yang ni yang makmum yang awal-awal, Allah ingat dapat rukuk. Allahu Akbar, imam sami'allahu liman hamidah. Tak boleh lah dia rukuk. Tak dapat dah rakaat tu. Imam sujud, dia sujud. Imam duduk di antara sujud, dia duduk di antara sujud. Imam duduk di antara sujud, imam kentut. Imam batal. Bila imam batal, kejap. Kau apa hal kat situ? Sama saja cerita tadi. Apa hal tu? Mana ada orang semayang daripada Allahu Akbar terus sujud, mesti rukuk. Apa pasal kau duduk? Ikut imam. Mana imam? Dah lari. Batal. Lepas tu dia bangun. Tu sikit lah. Panjang lagi bab tu. Saya ambil sikit. Sebab tu ketika bab muafiq masbuk, tak masuk ni, berat dia jadi panjang. Muafiq masbuk kita khaskan untuk pagi-pagi time ngantuk aja. Okey. Okey, tak kala. Berapa dah? Tak kala, nak bincang tak kala ni. Kita perlu memberi perhatian kepada, perlu kita bagi perhatian kepada bab mengangkat tangan ni, sebab hanya yang disuruh mengangkat tangan ketika perpindahan rukun tu berlaku. Jika kita angkat tangan waktu yang disunatkan, maka sunat dapat pahala. Jika jika kita buat bukan pada tempatnya, maka dikira gerakan asing, gerakan yang tertakluk kepada jangan lebih daripada 3 gerakan besar. Okey, jadi dalam kitab kita tulis tak kala ni, tak kala hendak rukuk, tak kala hendak bangkit daripada rukuk kepada i'tidal. Okey, baca kat situ dulu. Dan demikian lagi sunat mengangkat 2 tangannya tak kala bangkit daripada tasyahud awal kepada qiyam. Semua dah bahas dah tadi. Cuma nak bahas berkaitan dengan tak kala ni, tak kala hendak rukuk, tak kala bangkit daripada rukuk kepada i'tidal, permulaan angkat keduanya bersama-sama angkat kepala. Tu ada. Apa maksud tak kala? Sebab tu kena bagi perhatian. Tak kala ni yang saya sebut tu lah, memenuhi ruang kosong tu, fill in the blank tu. Itulah tak kala. Tak kala. Jadi bila sebut tak kala, maksudnya dia mesti memenuhi ruang kosong.
dari segi kita sebut semalam berkaitan dengan sebut Allahu Akbar tadi tu kan, bila disunatkan? Apabila tatkala juga, tatkala bergerak tu, on the way tu, itu zikir on the way dia panggil. Guna pasal zikir on the way. Bila zikir on the way, jangan cakap, jangan baca ketika tidak on the way. Jangan jadi on the way Melayu. Duduk kat rumah ni, baru tidur. Aku on the way. Padahal dia nak bangun lambat. Jangan jadi on the way tu. On the way sungguh. Macam orang baca doa Subhanalladzi sakhkhara lana wa ma kunna lahu mukrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Doa masuk toilet orang tidur. Doa apa tu? Masih baik. Kerantan. Okey, doa tu dah jalan ke belum? Maksudnya dah jalan ke belum? Sebab dia ada doa yang dah jalan, dia ada doa yang nak jalan, tak jalan lagi. Satu lagi doa Bismillahi majreha wa mursaha. Di imalah kat situ kan bunyi di antara ri dengan ra. Majriha, majroha, tengah-tengah jadi majreha. Itu memang baca surah apa tu cerita pasal Nabi Nuh. Nabi Nuh naik kapal, naik bahtera. Okey, ketika nak bergerak ke, dia ada dua bacaan tu. Ketika subhanalladzi sakhkhara lana adalah ketika berjalan, dah gerak, dah masuk gear, dah lepas kelas, tekan ke auto ni. Auto sini, jangan auto manual bawa rear bawa kereta. Okey, lepas tekan minyak. Bila jalan sikit tu, subhanalladzi sakhkhara lana. Tapi masuk, tutup, ini buat itu, bismillahi majreha wa mursaha. Tu tempat dia. Jadi kalaulah masuk subhanalladzi sakhkhara lana, tak kena tempat lah. Tak kena tempat lah baca tu. Sebab tak gerak lagi. Tunggu gerak dulu. Jalan sikit je cukup. Gerak dulu. Jalan sikit dulu. Nampak? Doa pun kena pada tempatnya. Tak kena pada tempatnya, tak jadi. Doa tempat yang boleh baca sebelum salam. Dia pergi baca sebelum tahiyat. Macam Allahu Akbar. Lepas tu at-tahiyatul mubah. Dia ya muqallibal qulub. Tiba-tiba je. Lepas tu bawa at-tahiyatul mubah. Doa bagus tak bagus juga. Bukan tempat dia. Tunggulah lepas. Tunggulah tempatnya. Walaupun benda tu baik, tapi bukan tempat dia. Sama juga, iaitu bila sebut tatkala, dia ketika perjalanan, on the way tu, ketika perjalanan. Jadi bila sebut angkat tangan tatkala hendak rukuk, jadi bila angkat tangan je maksudnya dah nak rukuk dah tu. Bukan angkat tangan baru rukuk, bukan. Angkat tangan tu dah kira rukuk dah tu. Angkat tangan kalau nak rukuk kan, angkat tangan nak rukuk, Allah tu baru angkat. Kalau Allahu Akbar, itu bukan on the way. Mulut pun macam tu juga. Maksudnya Allahu Akbar pun dalam perjalanan juga, macam semalam dalam perjalanan tu. Cuma dimaafkanlah, kurang sikit lebih sikit. Kita nak buat tempat-tempat bukannya lah payah. Memang lagi pun nak buat tempat-tempat tu payah. Tak apalah. Cuma kita berusaha lah nak buat dalam tu biar ruang kosong tu penuh. Ruang ketika berjalan tu penuh. Ketika on the way tu penuh dengan Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah penuh. Jangan luar border sangat. Lebih sikit-sikit tu halal lah. Sikit-sikit, janganlah lebih banyak sampai satu patah perkataan lebih. Allahu Akbar. Akbar tu duduk kat sujud dah. Janganlah banyak sangat. Kalau bar saja okeylah, sebab kita nak tempat-tempat tu payah. Kalau boleh buatlah yang betul-betul mantapnya. Cuma payah. Macam tu juga dari segi angkat tangan. Ketika tu maknanya dia sedang rukuk dah tu. Nak permulaan nak rukuk. Jadi Allah, macam itulah. Okey. Macam tu juga Sami Allah. Macam tu juga Sami Allah liman hamidah. Sami Allah tu kira angkat tangan tu. Angkat daripada lutut, angkat terus, angkat. Jangan berhenti. Kalau Sami Allah liman hamidah, kan? Rabbana lakal hamd, Allahu Akbar, itu angkat tangan nak sujud. Sebab tu awal-awal saya sebut tadi, awal-awal saya sebut. Yang tak ada angkat tangan, ada Allahu Akbar saja, tak ada angkat tangan ketika i'tidal nak sujud. Yang ada angkat tangan ketika rukuk ke i'tidal, itu yang ada angkat tangan. Termasuk Sami Allah, dia panggil tasmi' i'tidal. Kita akan bahas akan datang. Dia panggil Sami Allahu liman hamidah, ketika itulah juga angkat tangan. Dah tu habis dah. Paling-paling pun dah kat sini dah. Dah tu dah kat sini. Terpaksa jatuhkan aja. Sami Allahu liman hamidah.
Bukan sami Allah liman hamidah bawah angkat tangan. Ada. Sebab dia ingat nak sujud tu yang angkat tangan. Tidak, angkat tangan tu ketika rukuk, bukan ketika nak sujud. Nak sujud tak ada angkat tangan. Jika dia angkat tangan juga, dua gerakan ajnabi, dua gerakan besar. Gerak leher batal, gerak lutut batal, gerak buku lali batal. Ketika angkat tangan tu, dia tak suruh dia angkat. Kalau tak ada gerak apa-apa, lara, makruh. Sebab salah faham. Angkat tangan tu bukan ketika nak sujud, bukan ketika bangun. Sebab tu tengok, baca. Yang kedua, tatkala bangkit daripada rukuk. Dan sunat mengangkat tangan kedua tangannya seperti takbiratul ihram. Bila tu? Tatkala bangkit daripada rukuk. Tatkala tu, ketika on the way lah tu, tatkala tu. Ketika bangun, bangkit, angkat kepala daripada rukuk kepada i'tidal. Angkat kepala kepada i'tidal. Kan? Permulaan angkat keduanya, tangan, permulaan angkat dua angkat tangan tu bersama-sama angkat kepala. Macam mana angkat kepala? Daripada rukuk kan? Tapi dah bangun, kepala dah angkat, lepas tu nak angkat kepala macam lagi. Tu. Ketika permulaan angkat keduanya bersama-sama angkat kepala. Permulaan angkat kedua-duanya tangan tadi bersama-sama angkat kepala. Jadi angkat tu, kepala angkat automatik, tangan terangkat sekali lah daripada lutut. Terus jangan berhenti. Paling pun kat sini dah hamidah tu. Dah paling tu. Paling cantik dah kat sini. Payah nak buat. Saya dah try banyak kali, tak boleh buat. Jadi kita susah nak bajet. Kadang-kadang boleh bila ingat. Time auto tu time manual. Autopilot macam mana? Autopilot jalan sendiri. Yang time tu tak jahanam lah. Kita memang jahanam lah. Tapi kalau perhati boleh. Sami Allahu liman hamidah. Mantap. Sekali tu je lah. Dekat kedua tak jadi dah. Lupa. Itulah kita punya semayang. Macam mana kan? Akhir zaman. Cuma tempat dia adalah ketika angkat lutut tu. Masa tu lah angkat tangan daripada lutut. Angkatlah. Angkat. Mana yang boleh angkat lah. Janganlah angkat dah terus macam tu. Maksudnya angkatlah terus. Jangan. Angkat terus. Angkat. Berdiri. Angkat. Dah. Paling-paling. Dah. Ataupun dah. Kat sini boleh tak? Hamidah. Itu terbaik. Tapi ada orang silap faham. Dia sami Allah liman hamidah kat mulut aja. Betulkan sikit dulu. Buang angkat tangan. Betulkan baju. Betulkan. Sebab nak sujud ni kena angkat tangan. Salah. Bukan nak sujud angkat tangan. Bangun daripada rukuk angkat tangan. Nak sujud angkat tangan. Angkat tangan tu dikira dua gerakan besar. Jika dia hayun ke apa ke boleh batal. Sami Allah liman hamidah. Batal lah. Sebab dua ni tak kira, tambah lagi ayun habis. Sebab tak disuruh dia buat gitu. Okey. Tu baca betul. Tatkala bangkit daripada rukuk kepada i'tidal, permulaan angkat keduanya bersama-sama angkat kepala. Ni banyak kitab tak sebut ni. Dia sebut ketika bangkit daripada rukuk kepada i'tidal, itu aje. Tapi kitab kita cantik, iaitu permulaan angkat keduanya itu bersama-sama angkat kepalanya. Tu mula. Cuma tak sebut habis pula. Habis kat mana kan? Habis sampai habis dah tu lah kan. Dan demikian lagi sunat mengangkat dua tangannya tatkala bangkit daripada tasyahud awal kepada qiyam. Ni tasyahud awal. Ni maksudnya bukan ulang balik yang tadi, yang soal tadi. Bukannya sunat angkat tangan pada rakaat kedua nak naik rakaat ketiga, tidak. Itu sekadar nak budak tadika untuk faham je. Rakaat kedua nak naik rakaat ketiga, sunat angkat tangan je. Rakaat pertama, rakaat kedua tak ada angkat tangan. 3 ke 4 pun tak ada. 2 ke 3 je ada. Itu budak tadika. Yang sebenarnya daripada tahiyat awal, tasyahud awal nak naik rakaat seterusnya ada angkat tangan. Sama ada tasyahud awal tu dia dah 2 rakaat, ataupun tasyahud awal tu dia baru 1 rakaat, ataupun tasyahud awal tu dia tak ada dapat rakaat langsung sebab ikut imam aja, tetap ada angkat tangan. Tu baca kalau betul-betul boleh faham lah. Demikian lagi sunat mengangkat dua tangannya tatkala bangkit daripada tasyahud awal kepada qiyam. Dia tak ada kait rakaat ke berapa, dia tak ada kait imam makmum. Maka kalau imam macam biasalah 2, kalau makmum tak kisahlah makmum tu rakaat ke berapa sekalipun. Okey. Habis. Okey, ada lagi sikit lah sebelum nak masuk 7, nak 45 minit. Hari ni saya ada kelas soal jawab online. Jadi siapa yang ada ke lapangan balik nanti 9 paling lewat pun 9 suku lah.
tahiyah ke tidak, dah sampai tak sembahyang suku. Tahu lah, lebih kurang 9 lebih tu tengok live Alamin. Saya keluar soal jawab sampai pukul 12, kadang sampai pukul 1 pun ada. Daripada 9 lebih tu. Tiap-tiap hari Selasa dah, memang dah jadi rutin daripada PKP bulan 3 gitu. Tiap-tiap hari Selasa. Jadi kena balik awal sikit lah. Tu apa yang nak beritahu tu. Cerita tu nak tahu, nak kena habis awal sikit. Siapa ada nanti boleh nak soal dekat semua, soal jawab dalam tu. Kalau macam ni saya tak baca. Dan ni kan ada kan orang tengok kan, orang soal tak baca. Baca ketika nanti soal. Sampai tak larat jawab dah, tak larat dah. Lapar dah weh. Kalau bunyi macam tu, stop lah. Nak tak lama dah. Memang lapar pun tak sempat makan. Memang tak sempat balik, tak sempat makan pun. Jadi saya akan stop. Dan kalau setakat terpadam habis bateri tu, biasa. Bateri habis bateri. Ni kuliah ni tak sampai sejam ni. Kuliah tu 2 jam lebih. Soal jawab. Jadi bolehlah tengok live Alamin. Daripada tengok wrestling ke, tengok bola ke, baik tengok ni. Okey, apa lagi Okey. Jadi hati-hati, jangan sami'allahu liman hamidah. Allahu akbar. Walaupun ada gaya, tapi bukan jenis perbuatan sembahyang, tapi gaya dia. Betul, lain macam tengok. Macam handsome pelik. Kan? Sami'allahu liman hamidah. Allahu, beh nampak. Beh apa? Nampak ada gaya lah, tapi dia hukumnya makruh. Okey, dan kaedah mengangkatkan yang terakhir, kita berhenti dekat yang ke 10. Yang terakhir adalah kaedah mengangkat tangan adalah tapak tangan di depan, bukan tapak tangan dekat belakang. Bukan tapak tangan depan. Yang kat belakang ni apa? Doa kot. Boleh kata doa kot. Tapi doa macam ni. Bolehlah angkat tinggi. Kan, Nabi ketika dia lagi benda besar dia nak doa, lagi tinggi, akhir sekali membelakang tapak tangan macam tu, tinggi sangat. Biasanya ketika kemarau nak minta solat sunat istisqa, minta hujan, angkat sungguh sampai nampak ketiak. Maksud nampak ketiak tu apa, maksud nampak ketiak bukan nampak ketiak lah macam ni, nampak kan, bukan nampak, angkat sampai macam ni, terbalik sampai terbalik minta. Jadi cara mengangkat tangan adalah macam ni, bukan macam ni. Kalau macam ni doa, walaupun ada Allahumma sami'allahu liman hamidah, ada setengah riwayat Allahumma rabbana lakal hamd, Allahumma tu doa macam ni lah. Ada orang saya duk perhati juga, adalah seorang dua lah, tak ramai. Dia angkat, dia akan macam tu. Macam mana tah dia buat, tak reti nak ajuk ni ke, macam tu ke, ataupun sami'allahu liman hamidah macam ni ke, macam tu lah. Masa dia angkat tu dia bukan macam ni, dia macam ni. Sebab dia kata doa kena angkat tangan macam ni. Tak ada. Yang ada kunut aja. Disebut dalam satu hadis, wa yaf'alu dhalika idza rafa'a ra'sahu min ar-ruku'. Nabi SAW melakukan sama seperti takbiratul ihram ketika mengangkat kepalanya dari rukuk. Jadi ketika Nabi angkat kepalanya daripada rukuk, macam mana Nabi buat ketika takbiratul ihram? Takbiratul ihram macam ni ke? Tak kan? Jadi bukan macam ni lah juga. Nabi ulang balik macam takbiratul ihram, sahabat kata. Jadi kita semayang ikutlah Nabi, bukan semayang ikut suka. Semayang ikut Nabi. Jadi kita masuk subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal a'la. Lepas tu Allahumma laka raka'tu wa bika amantu wa laka aslamtu, khasha'a laka sam'i wa basari wa muqi wa 'azmi wa mastaqallat bihi qadami. Biasa dengar? Biasa baca kot. Biasa baca. Ke subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal azim sampai kiamat lah tu. Oh jeng. Kalau sampai daripada umur 10 tahun sampai umur 60 tahun, subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azam, subhana rabbiyal azim. Oh letih. Telefon pun kejap-kejap tukar. Dulu telefon guna macam ni, ketak-ketak kan, dia 3 kali kan tekan kan. Lama macam mana? Sebelah tangan kan. Lama-lama sampai naik motor. Nampak kita punya dunia semakin meningkat.
Semakin meningkat. Lama-lama tak main dah. Tak 3 10 tu tak main dah. Macam mana? Wah, berlebih meningkat bab dunia. Bab akhirat subhana rabbil a'la sampai kiamat. Allah jangan kita. Kata 50 akhirat, 50 dunia. Pergilah. Sembang kencang. Kita akan sambung bila? Tak tahulah bila-bila nanti. Bukan esok. Nanti akan datang sehari 2-3 hari tak lama ni. Stay tune dekat grup Dekat grup. Stay tune kat grup. Kita sudahi dengan tasbih kafarah. Sekejap lagi jemput datang. Bukan jemput datang. Jemput join. Jangan datang rumah. Join. Dekat Live Al-Amin 9 suku. Nak tanya soalan pun boleh soal. Siap tulis dalam kurungan yang ada dekat Masjid Pelindung tadi. Lagi bagus. Dalam kurungan. Saya nak tanya dalam kurungan yang ada dekat Masjid Pelindung tadi. Saya baca cepat soalan tu. Kita sudahi dengan tasbih kafarah dan suratul subhanakallah wa hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.